Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, diberkati Allah dan diberi keampunan oleh Allah SWT. Akhir sekali, mudah-mudahan kita semua dapat bertemu semula di jannah nanti. Dan di sana kita akan hidup kekal abadi sampai bila-bila. Baik tuan-tuan, kita teruskan lagi program Tazkirah 5 minit berdasarkan buku Beri 2 minit. Hari ini topik 47 ya, berpesan-pesan. Baik, semalam khabar gembira ya yang kita terima daripada PM kita, rentas negeri telah dibenarkan. Jadi selepas saja pengumuman tersebut, Facebook melintah-lintah lah. Semua bercerita pasal rentas negeri. Dan yang paling obvious lah, kerinduan ya, ramai orang rindu kepada kaum keluarga dan masing-masing bercita-cita nak berjumpa dengan keluarga, terutamanya ibu ataupun ibu bapa kita lah. Dan nampaklah keseronokan, kegembiraan dan keceriaan. Dan saya sendiri pun masya-Allah subhanallah dapat saya tengok tu, okey, dapat rentas negeri. Orang yang pertama saya telefon adalah mak saya lah. Mak saya ni mak mentua. Mak saya ni terperangkap bukan terperangkap lah, dibawa oleh kakak ipar saya ke Perak. Jadi rumahnya di Segamat. Jadi saya pun nak telefon, nak bertanya khabar lah, mak nak balik ke? Dan kita nak arrange lah, sebab dah 3 bulan. Orang tua ni kalau duduk lama-lama rumah anak sendiri pun dia bukanlah dia akan rindu kepada rumah dia sendiri. Dan kita juga pun 3 bulan tak berjumpa. Jadi perasaan nak berjumpa tu ada, keseronokan tu ada. Baik. Jadi itu COVID-19 ni telah menahan kita ya. Menahan kita selama hampir 3 bulan. Tuan-tuan, ayah dengan mak saya saya panggil Wan, ayah saya, Wan saya dah tak ada. Maknanya tak jumpa lebih daripada 3 bulan. Ada ke rindu kat dia? Rindu. Ada masa-masanya rindu. Bila kita adik-beradik masak sesuatu yang istimewa, yang biasanya Wan kita masak, kita pun teringat kat dia. Banyaklah peristiwa-peristiwa tertentu yang mengingatkan kita kepada mak kita ni. Macam-macam lah. Dan bayangkanlah, kalau inilah COVID-19, 3 bulan tak jumpa ni, kita jumpa, kita seronok. Bayangkan. Yang orang yang dah tak ada, mak kita dah tak ada, ayah kita tak ada. Ayah saya 95, Wan saya dah berapa, dah lebih 10-15 tahun. Jadi besok, kat mana peluang kita nak berjumpa? Satu je. Kalau mak kita, Wan kita, ayah kita masuk syurga, kita kena pastikan kita masuk syurga. Bayangkanlah bertemu di syurga. Ya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Tak adakah itu satu motivasi yang paling besar dalam hidup kita? Bertemu dengan ibu bapa kita di syurga kita. Dan Allah bagi perbandingan dengan COVID-19 ni. Kau rindu 3 bulan, kau rindu. Jadi, yang ini Perdana Menteri bagi apa kita panggil dibenarkan rentas negeri, bolehlah berjumpa. Dekat sana bukan macam tu. Nak jumpa di syurga nanti, kita kena masuk syurga. Syarat nak masuk syurga macam mana? Masya Allah. Jadilah anak yang soleh. Jadilah anak yang solehah. Jadi kita tak nak hurai yang itu. Tetapi satu lagi, apa yang kita, anak-anak ni, dengan ibu bapanya, biasa kita sebut, ya, dia tinggalkan, orang tua kita tinggalkan 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak yang soleh dan solehah. Atau solehah lah, yang mendoakan kedua ibu bapanya. Tetapi di atas dunia ni, kadang-kadang kita boleh menggembirakan hati mak kita ya. Contohnya ni lah musim ni. Cepat-cepat balik. Ujung minggu ni kita balik lah. Jumpa mak kita, ayah kita yang masih ada di kampung. Tetapi saya nak cerita sedikit ya. Tiap-tiap hari kita ada bagi hadiah kan. Program Tazkirah 5 minit ni kita bagi hadiah buku. Bukanlah saya bagi, adalah sekali-sekala saya bagi dengan Roza bagi. Tetapi kebanyakannya dihadiahkan oleh khalayak pendengar. Dan hari ini kita bersama dengan Surau An-Nur ya, Selcom, An-Nur Selcom. Mereka juga menyediakan hadiah kepada pendengar-pendengar. Okey. Jadi orang yang menerima hadiah itu sangat seronok. Dan ini saya nak cerita sedikit, ada salah seorang daripada pendengar yang menerima hadiah, dia kata pada saya, dia kata apa? Prof, buku ni boleh tak Prof hantarkan terus kepada mak saya? Dia nak hadiahkan pada mak dia.
Dan saya okey lah, tak ada masalah kan. Bagi address, saya hantar je lah. Tetapi 2-3 hari lepas, kami menerima kad raya. Salam Aidilfitri. Mana ada orang hantar kad raya dah sekarang ni. Mana orang semua pakai WhatsApp je. Maknanya orang hantar salam Aidilfitri melalui kad raya ni orang special betul lah ni. Dan saya pun baca lah. Roza baca dia alamat kepada Roza ya. Dia kata apa? Kalau orang lain tiada lagi menulis kad hari raya, biarlah makcik seorang ini yang ketinggalan zaman masih menulis dalam kad hari raya untuk mengucapkan selamat hari raya. Kad ini datanya dari seorang peminat tua yang berumur 81 tahun. Umur dia 81 tahun. Dia gembira sangat kerana apa? Anak dia yang dapat hadiah Facebook Live ni bagi kat dia. Alangkah tuan-tuan bagi buku ni ceritalah dia ada di sisi buku saya lah tu. Dia hantar pada mak dia punya seronok lah. Dia tulis dalam ni, dia kata anak saya menghadiahkan saya buku ni. Ui, makcik gembira sangat, dia kata. Bagi buku ni pun dia dah gembira sangat. Bayangkanlah kalau kita balik berjumpa dia di kampung halaman. Bayangkanlah besok kita berjumpa di syurga Firdaus. Umur 81 tahun. Masya Allah. Dan melambangkan keseronokan dia tu, dia hantar sekepi gambar foto dia. Puan Maznah dengan cucu dia. Ni cucu lagi. Dah ada cicit 5 orang dah. Tuan-tuan dan puan-puan. Di atas dunia ni dia punya perbandingan begitulah. Kita anak menggembirakan orang. Jangan sibuklah kalau kita dapat hadiah tu terima hadiah dan terpulanglah pada kita nak buat macam mana. Masya-Allah, subhanallah, Allahu akbar. Dan pilihan dia nak bagi pada mak dia, menggembirakan hati mak dia. Mungkin ni memang peminat Roza ni, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan lagi. Hari ini hari yang menggembirakan lah ya. Tajuk 47 berpesan-pesan. Apa dia berpesan-pesan ni? Jadi kita mulakan sedikit ya. Kalau saya berceramah, terutamanya dengan family lah ya. Saya akan bertanya, biasanya, Tuan nak masuk syurga tak? Soalan bodoh kan? Mana ada orang tak nak masuk syurga? Kemudian soalan yang kedua, saya akan tanya, jika mahu dengan siapa kita mahu ke sana? Tuan nak masuk syurga ni dengan siapa? Kalaulah syurga ni muat 2 orang je, Tuan nak bawa siapa? Orang lelaki simple je, terus jawab, tak payah fikir, isteri. Orang perempuan dia fikir panjang, termenung dia, pasal nak bawa seorang. yang ini yang biasa kita jumpa lah. Dia fikir, last sekali dia jawab siapa? Bila saya paksa lah, janganlah fikir lama-lama sangat puan. Pilihlah seorang siapa nak bawa. Yang paling puan sayang. Mak. Dia tak bawa laki dia. Pasal mak dia lah yang dia paling sayang. Tak ada orang yang lebih baik. Orang lelaki lain. Yang paling baik dengan dia, bini dia. Jahat-jahat dia macam mana pun balik. Bini dia makan juga. Basuh baju, bini dia juga. Yang sediakan tempat tidur dan sebagainya. Itulah dia. Tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya tanya lagi satu soalan. Sanggupkah kita meninggalkan orang yang kita sayang menjadi bahan bakar kepada diri mereka sendiri? Sebab ada dalam Quran sebut tau, yang menjadi bahan bakar ni manusia dan batu-bata lah. Dan kita tak naklah manusia tu anak kita, kita tak naklah bini kita, tak naklah suami kita kan. Sanggup tak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ekoran daripada situlah saya kata kita kena berpesan-pesan kepada orang yang kita sayang. Marilah kita buat macam ni supaya kita dapat masuk syurga. Kenapa? Yang pertama sekali kita fikir kita akan cerita kepada orang yang hampir dengan kita lah. Itu kita bekerja begitu ya. Orang yang hampir, orang yang kita sayang. Kemudian jiran tetangga, sahabat andai. Begitu ya. Dan kita kata kita tak mahu nak menanggung seksa kubur. Terasa hanya sekejap saja dikebumikan dan terus bangkit. Ini nak kena jelaskan pada orang yang kita sayang. Pesanlah kat dia. Jangan masuk kubur nanti kita duduk lama dalam kubur. Kita nak masuk kubur terus bangkit. Macam mana tu? Kan dah cerita semalam pasal 7 pemuda dengan seekor anjingnya. Begitulah. Dan kemudian mari kita baca ya. Terjemahan surah Az-Zumar ayat 73. Allah kata apa? Orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan dibawa ke syurga dengan berombongan-rombongan sehingga apabila mereka sampai ke syurga yang pintu-pintunya sedia terbuka dan penjaga-penjaganya mengalu-ngalukan mereka, lalu mereka penjaga syurga berkata, salam sejahtera kepada kamu, berbahagialah kamu, maka silalah masuk ke dalam syurga ini dengan tinggal kekal di dalamnya. Macam mana ya? Saya dengan Roza, anak 4 orang, ayah, Wan, mak, abah, kemudian adik-beradik ada 12 orang. Kemudian adik-beradik Roza pula ada 7.
Dan kemudian anak-anak saudara lagi, ya Allah, hai, berjalan berbondong-bondong. Biarlah saya jadi ketua, biar saya duduk depan sekali. Ini cerita-cerita masing-masing lah kan. Duduk tu, berjalan tu, dan para malaikat kata, salam sejahtera ke atas kamu, masuklah. Jadi kalau kita nak pastikan ini semua berlaku, orang yang kita sayang tadi, kita kena berpesan-pesan lah. Berpesan-pesan, tengok ini, kita tengok anak saudara tak pergi ke, anak saudara lelaki, tak pergi ke surau masjid buat dek, ya. Pasal apa kita buat dek, ya? Pasal kita sendiri pun tak pergi. Tuan-tuan dan puan-puan, dia kena tengok melihat dalam konteks yang lebih besar lah. Anak kerja, saudara mara kita kerja, suruh kerja betul-betul. Pesan. Berapa ramai orang pakai spek, orang pakai spek ni muka baik, tapi rasuah. Orang pakai orang besar-besar ni muka, ya Allah, bukan muka jahat tau. Tapi ya Allah, makan duit, kerja tak betul. Itu yang nak kena pesan-pesan ni. Kadang-kadang orang lupa benda-benda macam itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayah saya pesan kat saya mudah aja, Mel. Kita dapat duit RM1, belanja RM90, jangan belanja RM1, RM10. Allahu Akbar. Mudah aja orang tua tu. Mana boleh saya otak saya bodoh ni, mana boleh ada belanja RM1, ada duit RM1 nak belanja RM10. Apa? Pasal apa pula tak boleh? Kredit kad banyak tu. Yang tu bertunggang-tunggang terbalik tu. Berapa ramai orang muflis. Pesan dengan anak kita belanja ni ikut kemampuan. Kita pesan kepada anak-anak kita, tak payahlah kad kredit. Tapi kalau zaman sekarang ni nak pergi mana boleh tak ada kad kredit. Nak masuk hotel, nak pergi Mekah pun kena pakai kad kredit. Nak mudahkan kita punya urusan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berpesan-pesan ni akan menjadikan kita kadang-kadang susah juga. Kadang-kadang jiran tetangga bergaduh bila kita pesan. Bang, jom sembahyang bang. Bosan dia tengok kita kan. Tapi tak apa. Kebosanan itu nanti dia akan berterima kasih dengan kita besok, insyaAllah. Okey ya, berapa orang ini? 3 Allahu Akbar. Hari ni macam saya kata tadi, satu akan dihadiahkan oleh An-Nur Selcom. Dia akan menaja kita 4-5 hari. Dan yang kedua, ada lagi sahabat-sahabat kita yang telah memberikan sumbangan. Ramai yang sebenarnya tak habis ni, sampai sentiasa aja ada 1-2. Baik, Azmisu, okey, Azmisu, Tuan Suhaimi Saleh, Cikgu Nora, CG Nora. 3 orang, Azmisu, Tuan Suhaimi Saleh, Cikgu Nora. 3 hadiah yang kita akan bagi. Yang pertamanya hadiah buat suami, tulisan Roza. Kemudian buku baru, ceritalah, dia ada di sisi. Kemudian antara daku mahu ke sana ataupun beri 2 minit. InsyaAllah kami akan fikirkan. Dan hari ini cuti, besok pagi kita akan post. Kontak saya 019-315-4444. Terima kasih. Jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.